A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl ayat 26. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 23. Ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Maksudnya, tidak syak lagi, sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Pengajarannya pertama, amaran kepada mereka yang kufur dan sentiasa melakukan maksiat. Amaran kepada mereka yang kufur dan sentiasa melakukan maksiat, bahawa Allah sentiasa mengetahui semua yang mereka lakukan, zahir dan batin. Yang kedua, dorongan kepada orang yang beriman dan beramal soleh agar sentiasa ikhlaskan hati kerana Allah dalam melakukan apa sahaja amal soleh. Yang ketiga, sifat kebesaran adalah milik mutlak Allah. Maka sesiapa yang mengambilnya
atau bersikap sombong sama ada dengan Allah atau sesama manusia, maka Allah akan campakkannya ke dalam neraka. Ayat 24. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Maksudnya, dan apabila dikata kepada mereka, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu, pencipta kamu, mereka menjawab, cerita dongeng. Cerita dongeng orang-orang dahulu. Pengajarannya, mereka yang tidak beriman kepada Allah akan menganggap bahawa Al-Quran tidak ada faedah apa-apa, bahkan ia adalah semata-mata cerita dongeng. Yang kedua, sesiapa yang tidak memahami dan mengambil pengajaran daripada Al-Quran, maka dia menyerupai perangai orang-orang kafir yang menganggap Al-Quran tidak ada apa-apa kebaikan. Yang ketiga, sifat orang yang beriman apabila dia baca atau dia membaca ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan terus memahami dan tunduk serta patuh pada ajaran Al-Quran. Okey, ayat 25. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Maksudnya, supaya mereka memikul dosa-dosa mereka sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga dosa-dosa mereka yang disesatkan oleh mereka tanpa ilmu. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan daripada dosa. Pengajarannya, pertama, setiap orang akan memikul dosanya sendiri. Sama ada dosa dia yang sesat atau dosa dia menyesatkan orang lain. Yang kedua,
Sesiapa yang menunjukkan kepada petunjuk dan kebaikan, maka baginya pahala semua orang yang melakukan kebaikan hasil daripada tunjuk ajarnya tanpa dikurang sedikit pun. Yang ketiga, sesiapa yang menunjuk kepada manusia keburukan atau maksiat, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang yang melakukan maksiat tersebut. Hasil daripada usahanya tanpa dikurangkan sedikit pun. Yang keempat, punca utama manusia mudah menyimpang dari kebenaran ialah kejahilan. Dan punca manusia sentiasa berpegang dengan kebenaran ialah ilmu. Okey. Kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okey. Dalam ayat yang lepas Allah bagi tahu tentang akibat mereka yang kufur, yang syirik kepada Allah, dan mereka juga menyesatkan orang lain bahawa mereka akan menanggung dosa mereka dan dosa mereka yang disesatkan. Dan itu adalah keadilan Allah. Jadi ayat malam ni Allah nak bagi tahu ataupun Allah nak menghiburkan hati Rasulullah dan para sahabat yang sentiasa ditekan, dihina dan sentiasa dirancang oleh orang musyrikin untuk melakukan kejahatan kepada Nabi. Jadi hiburannya ialah Allah bagi tahu perancangan musuh itu bukan satu perkara yang baru. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad makara, sesungguhnya makara telah, apa dia makara? Tipu daya. Makara ni dari segi makna dia ialah izharul hasan wa ibtanul qabih, menzahirkan perkara yang baik dan menyembunyikan apa yang buruk. Itu makruh. Makna pada zahir dia nampak buat yang baik, tapi dalam hatinya sedang merancang kejahatan. Itu makna makruh. Allah kata wa makaru, mereka merancang kejahatan, wa makarallah, dan Allah juga
merancang. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Jadi Allah kata sesungguhnya telah menipu ataupun merancang kejahatan. Siapa ni? Allazina min qablihim. Orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Sebelum mereka ni siapa? Ada dua ni. Satu orang-orang yang merancang. Yang kedua sebelum mereka. Sebelum mereka ni siapa? Orang musyrikin Mekah. Jadi Allah kata sebelum orang musyrikin Mekah, orang-orang dahulu telah merancang kejahatan. Kepada siapa? Kepada para rasul mereka. Jadi Allah nak bagi tu perancangan jahat musuh terhadap para nabi, para rasul adalah bukan benda bid'ah, bukan benda baru. Bahkan tidak ada satu rasul pun, mereka semuanya dituduh, ditekan, dimaki oleh kaum masing-masing. Kemudian hasilnya apa dia? Hasil perancangan jahat umat dahulu kepada para nabi mereka, akibat mereka di dunia. Fa'atallahu, maka Allah mendatangkan bunyanahum, binaan, bunyan. Biasa dengar tak bunyan? Oh, orang bunyan. Orang Melayu percaya ada orang bunyan kan? Rupa-rupanya ada dalam Quran. Ni bunyan. Tak tahu orang Melayu jumpa kat sini kot. Tapi sebenarnya bunyan dalam Quran ni adakah orang bunyan ataupun apa dia? Bangunan. Bunyan ialah binaan. Bahkan binaan itu sendiri adalah bahasa Arab, binaun. Bahasa Arab tu. Ada juga dalam surah Saf perkataan bunyan. Apa dia? Inna Allah yuhibbuna allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi bunyan dalam Quran ialah binaan, dan bunyan dalam masyarakat kita ialah orang bunyan. Tapi sebenarnya ada tak orang bunyan ni? Nak tahu rujukan utama ialah Mustika. Mustika banyak cerita-cerita bunyan. Ada yang manusia kahwin dengan bunyan, lepas tu keluar anak tak nampak. Okey. Kepada kaum-kaum yang dahulu yang merancang kejahatan kepada nabi mereka, Allah beritahu, Allah hukum mereka masa kat dunia lagi. Apa dia? Allah mendatangkan binaan mereka minal qawaid, dari qawaid ni jamak kepada, kalau satu kaidah, kalau satu kaedah, kalau banyak qawaid. Apa dia? Al-amud, tiang. Qawaid, tiang-tiang. Jadi binaan ataupun bangunan mesti ada tiang-tiangnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim nak bina Kaabah, dia mesti ada qawaid. Apa Allah kata? Cuba buka surah Al-Baqarah 127. Okey. Cuba terjemah. Wa'is, dan ingatlah ketika mana yarfa'u Ibrahim yarfa'u apa dah? Mengangkat ataupun meninggikan. Al-qawa'idu, yang tadilah asas-asas ataupun tiang-tiang.
minal bait, daripada rumah, iaitu Kaabah. Jadi ada pendapat mengatakan orang pertama bina Kaabah ialah Nabi Ibrahim. Jadi bila pertama bina Kaabah mesti ada asas dia, tapak dia. Dan Ibrahim membina tapak Kaabah itu dengan siapa? Ismail. Kemudian lepas siap binaan, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna. Taqabbal apa dia? Terimalah daripada kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey. Jadi apa yang saya nak sebut di sini ialah perkataan al-qawaid. Makna apa? Asas ataupun tiang. Cuma pengajaran daripada ayat ni apa dia? Kalau kita boleh kutip pengajaran daripada ayat ni. Selepas kita buat amalan tawakal, kita berdoa supaya Allah makbulkan. Jadi pengajarannya apa? Ini Nabi kan? Dua-dua Nabi. Ibrahim pun Nabi, Ismail pun Nabi. Mereka bila mereka bina Kaabah, ikhlas tak? Ada tak kepentingan diri? Confirm Allah terima kan? Betul kan? Tapi kalau dah confirm Allah terima, kenapa masih meminta berdoa kepada Allah supaya Allah terima? Sedangkan mereka memang ikhlas, tak ada kepentingan. Kenapa masih berdoa? Logiknya, bila Nabi buat, memang ikhlas dan Allah akan terima. Sepatut tak perlu doa. Betul? Kenapa Nabi Ibrahim dan Ismail masih berdoa? Apa dia? Sebab orang beriman, semakin tinggi amalan dia, semakin tinggi iman dia, semakin ada rasa takut. Takut amalan tak diterima. Walaupun dia seorang Nabi. Jadi kalau seorang Nabi pun takut amalan tak diterima, orang macam kita lagi kena baca doa ni. Lepas solat, lepas haji, lepas umrah, lepas sedekah. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Betul? Tapi biasa kita lepas buat ibadat, kita ada rasa takut ke ada rasa seronok? Lepas solat ke, lepas sedekah ke, rasa takut ke rasa seronok? Takut ke seronok? Kau tak ada perasaan? Biasanya seronok kan? Biasanya seronok. Sebab itulah lepas solat, lepas salam, perkataan pertama yang patut kita ucap pada minta ampun. Minta ampun tu sepatut rasa takut ke rasa seronok? Takut. Sebab tu kita minta ampun. Orang minta ampun ni orang bersalah walaupun lepas solat. Kenapa? Takut-takut solat dia tak khusyuk, solat fikir dia melayang sepanjang solat, kan? Takut solatnya sia-sia. Okey, satu pengajaran. Lepas buat ibadat apa sekalipun, mesti ada rasa takut tak diterima, dan rasa takut itu membawa kita berdoa. Doa apa je, nak hafal doa ni pun bagus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang kedua, pengajaran kedua. Nabi Ibrahim buat rumah siapa ni? Rumah Allah. Tapi lepas siap rumah, dia buat tak kenduri kesyukuran? Buat tak? Tak ada. Ini sunnah kan? Kenapa orang kita bila naik rumah ada kenduri? Ini pengajaran. Bila siap rumah, bahkan ini rumah Allah tak ada kenduri. Yang ada apa dah? Doa. Sebab yang kita buat amal kebaikan apa semua, kita nak jadikan dia pahala. Jadi pahala tu dengan cara apa? Kita berdoa kepada Allah dan pastikan tempat kita buat rumah tu sentiasa mentaati perintah Allah. Jangan ada unsur maksiat. Okey. Kita balik pada ayat kita.
Okey. Jadi Allah kata, orang-orang dahulu sentiasa merancang kejahatan kepada para nabi mereka sampai tahap mereka rancang nak bunuh kan. Bahkan ada tak nabi yang berjaya dibunuh? Seperti Nabi Yahya, lagi Nabi Zakaria. Bukan setakat kaum mereka merancang, bahkan berjaya membunuh beberapa nabi. Maka Allah turun balasan pada mereka, ini balasan di dunia, iaitu Allah datang kepada asas bangunan mereka. Allah datang kepada asas bangunan mereka, fakharra alaihim. Ini asas-asas ataupun tiang-tiang. Fakharra, lalu kharra pada kharra ni saqata, jatuh alaihim, ke atas mereka. As-sakfu ni bumbung. Min fawqihim, dari atas mereka. Apa maksud ayat ni? Dia tafsir Ibn Katsir, dia kata ada dua pendapat. Pendapat pertama, mereka ni betul-betul bina bangunan. Mereka ni siapa? Ada pendapat mengatakan Namrus bin Kan'an. Namrus ni zaman siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ada kata bangunan ni betul-betul dibina. Bukan contoh, bukan hanya perbandingan. Betul-betul dibina oleh siapa? Iaitu Namrus bin Kan'an. Dibina bangunan besar, tinggi. Kemudian sebab Kan'an, Namrus ni menentang Nabi Ibrahim dan merancang kejahatan, maka Allah hukum apa dia? Allah binasakan bangunan mereka dan runtuh di atas kepala mereka. Pendapat kedua, Allah bagi tahu ni bukan binaan yang benar, hanya sebagai contoh, iaitu mana-mana kaum yang merancang kejahatan pada Nabi mereka, Allah akan hancurkan mereka dengan perancangan mereka sendiri. Apa yang mereka rancang kejahatan pada Nabi, perancangan itu akan mengena mereka sendiri. Cuba buka surah ni, surah An-Nisa 157. Okey. Ini kisah perancangan Bani Israel. Perancangan mereka nak bunuh Nabi Isa AS. Wa qaulihim, Allah kata, dan kata-kata mereka, iaitu Bani Israel ataupun Nasrani, inna qatalna al-Masih. Dakwaan orang Nasrani, sesungguhnya kami telah bunuh Al-Masih, Nabi Isa ibnu Maryam. Kami dah bunuh, yang mana dia adalah sebagai Rasulullah. Maka Allah menafikan, wama qataluhu, sebenarnya mereka tak bunuh. Wama salabuhu, dan mereka sebenarnya tidak menyalibkan Nabi Isa. Betul, dia ada bunuh seseorang dan dia salib, tapi itu bukan Nabi Isa. Walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, Allah menjadikan orang yang dibunuh itu menyerupai Nabi Isa. Dia rancang nak bunuh Nabi Isa, tapi akhirnya dibunuh siapa? Ada pendapat yang dibunuh ialah ketua mereka sendiri. Ini dipanggil jerak makan tuan. Dia rancang nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah terbalikkan rancangan tu, akhirnya mereka bunuh orang mereka sendiri. Ini syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa, lafi syakki minhu, mereka sendiri pun syak, ragu-ragu, yang kita orang bunuh tu betul tak Nabi Isa? Jadi mereka sendiri pun
tak betul-betul yakin. Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada bagi mereka daripada ilmu illa ittiba'az zan, malaikat sangkaan. Agak-agak Nabi Isa kot. Wa ma qataluhu yakinan, mereka tidak bunuh Nabi Isa dengan apa? Dengan yakin. Okey, ini contohlah. Pendapat kedua kata Ibn Katsir, ya Allah kata siapa-siapa yang merancang untuk membunuh Nabi mereka, Allah jadikan seolah mereka, Allah hancurkan mereka dengan perancangan mereka sendiri. Contoh seperti ini. Ya rahmukallah. Okey, cuba balik pada ayat. Okey. Wa atahumul azab, dan dia mendatangkan, iaitu Allah mendatangkan kepada mereka azab min haitsu la yash'urun, dari arah la yash'urun, yang mereka tidak sedar. Boleh faham? Kalau contoh pertama, Allah binasakan mereka di mana? Di mana? Bangunan mereka sendiri. Mereka terfikir tak? Buat bangunan hebat, kuat, tiba-tiba Allah binasakan di bangunan mereka sendiri. Jadi Allah turunkan azab tanpa mereka sedar. Sama juga mereka rancang nak bunuh Nabi Isa, tapi Allah turunkan azab tanpa mereka sedar, iaitu ketua mereka sendiri. Dan Allah sebut orang-orang munafik, orang Yahudi. Orang Yahudi bila diusir daripada Madinah, dia ada rumah di Madinah. Bila diusir, apa mereka buat dengan rumah mereka tu? Siapa yang hancurkan rumah mereka? Mereka sendiri. Dalam surah apa tu? Surah Mujadilah. Cuba cek tengok, ada tak? Bukan Mujadilah, Al-Hashru kan? Cuba tengok Al-Hashru. Ayat berapa? 3 ke 4? 3 ataupun 4? 4. Okey. Oh, yang tadi ya? Mana tadi? Okey. Dua. Okey, Allah kata apa? Huwal ladzi akhrajal ladzina, dia iaitu Allah akhrajal ladzina kafaru, yang mengusir orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab Yahudi, min diarim, daripada rumah mereka sendiri, li awwalil hashr. Ada pendapat mengatakan orang Yahudi ini adalah kumpulan pertama yang diusir daripada Madinah. Ma zanantum, orang beriman kata, Allah kata apa? Ma zanantum an yakhruju. Allah kata kamu ni orang beriman tak terfikir pun orang Yahudi akan keluar. Kenapa? Siapa penduduk asal? Orang Yahudi ke sahabat Nabi? Yahudi. Orang Yahudi penduduk asal Madinah, walaupun asal-asalnya dia berpindah daripada Palestin, dan mereka ada perniagaan di situ. Adapun orang beriman ni kebanyakan datang daripada Mekah
tak ada tempat tinggal, tak ada tanah, tak ada harta. Tapi akhirnya yang kena usir siapa? Sebab tu Allah kata kamu tak terfikir pun orang Yahudi akan keluar. Wa zannu, dan orang Yahudi pula zannu annahum, yakin bahawa mani'atuhum, kubu mereka cukup kuat boleh menghalang mereka daripada diusir. Jadi orang beriman tak terfikir orang Yahudi diusir, orang Yahudi pula tak terfikir mereka akan, sebab bisnes mereka, kubu mereka sangat kuat, boleh menghalang minallah, daripada azab Allah. Maka akhirnya fa'atahumullah, Allah mendatangkan kepada mereka min haitsu lam yahtasibu, daripada arah yang orang Yahudi tak terfikir pun. Wa qazafa fi qulubihim, Allah campak dalam hati mereka rasa. Jadi macam mana mereka boleh kalah dan boleh diusir, sedangkan mereka orang yang kuat dan ekonomi di tangan mereka? Macam mana boleh diusir? Ni Allah campak dalam hati mereka. Jadi bila takut kalah, dah takut macam mana nak berperang. Dan akhirnya yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka rusak rumah-rumah mereka dengan tangan siapa? Mereka bina rumah, mereka merobohkan rumah. Boleh faham? Ini antara bentuk azab Allah kepada siapa ni? Mereka yang menentang Islam ataupun memusuhi para nabi. Dan juga tangan-tangan orang beriman. Fa'tabiru, maka ambillah pengajaran wahai ulil absar, orang yang berakal. Ambil pengajaran. Apa dia pengajarannya? Jangan menentang Islam, jangan merancang kejahatan pada ustaz-ustaz yang bawa kebenaran. Nanti kena atas kepala kamu. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, yang tadi azab di mana tu? Di dunia. Sekarang ayat seterusnya Allah sebut azab di akhirat. Summa, kemudian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yukhzihim, dia menghinakan mereka. Dia ni siapa? Allah. Allah menghinakan mereka. Tengok masa kat dunia ada juga bentuk azab, tapi Allah tak sebut hina. Tapi bila hari kiamat Allah guna perkataan Allah menghina mereka. Kenapa? Masa Allah sebut azab balasan di dunia, Allah tak sebut Allah menghina mereka. Tapi bila hari akhirat Allah sebut perkataan Allah menghina mereka. Kenapa? Azab lebih pedih. Azab lebih pedih. Oh, azab di akhirat lagi pedih. Lagi? Dia secara umum ni, orang kafir, orang tak beriman, dia rasa tak dia hina masa kat dunia? Tak. Sebab apa dia tak rasa dia hina? Sebab dia ada kuasa, dia menguasai dunia, betul kan? Bahkan dia rasa yang hina ialah orang Islam. Jadi kat dunia tak nampak sangat orang tak beriman hina. Jadi Allah tak sebut. Kalau Allah sebut pun mungkin orang kata mana ada orang kafir hina, tak ada pun. Bahkan orang Islam yang hina. Tapi bila ada akhirat, nampak jelas tak orang kafir hina? Nampak jelas. Sebab apa? Masa tu mereka tidak memiliki apa-apa, semua bogel. Dan muka-muka mereka semua hitam. Ada yang buta, ada yang pekak, dibangkitkan di pada mahsyar. Dan kehinaan yang paling dahsyat apa dia? Kehinaan manusia yang paling dahsyat di akhirat. Neraka. Sebab tu Nabi selalu baca ayat yang minta Allah jangan hina kita pada hari kiamat. Surah Ali Imran. Cuba baca ayat tu.
Surah Al-Imran banyak, 200 ayat. 190 sampai 200. 10 ayat, dia satu ayat je. Nabi baca bila ayat ni? Bukan sebelum tidur. Bila bangun tengah malam. Makna doa mustajab di waktu 1/3 malam akhir. Masa tu Nabi baca ayat ni, dalam ayat ni ada 2-3 doa mustajab, insya-Allah. Apa doa ayat tu? Rabbana. Sebelum tu bukan doa, tapi Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizalimin min ansar. Okey, cuba tengok ayat ni. Wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, sesungguhnya engkau, siapa saja engkau masukkannya ke dalam neraka, faqad akhzaitah, engkau telah menghina. Bila siapa je dimasuk dalam neraka, itulah penghina yang paling dahsyat. Apa dia? Dibakar, duduk dalam api, makan api, minum api, pakaian api, semuanya api. Penghina yang paling. Kita bila, apa barang yang kita bakar? Apa yang kita bakar? Sampah, benda yang tidak ada nilai. Jadi kita kata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau, siapa saja engkau masukkan ke dalam neraka, sebenarnya sesungguhnya engkau telah menghinanya. Kemudian ayat 194 kita berdoa, kita minta. Cuba terjemah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa atina, dan berilah kepada kami ma wa'adtana, apa yang engkau telah janji pada kami, ala rasulika, melalui rasul-rasul engkau, wala tukhzina, dan jangan engkau hina kami, iaitu dengan campakkan kami ke dalam neraka. Jadi hidup kat dunia ni miskin macam mana, itu bukan kehinaan. Kehinaan yang sebenar ialah bila di akhirat masuk neraka. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata, di akhirat besok dibawa orang yang paling miskin, paling susah, paling menderita hidup kat dunia, tapi dia beriman. Orang tak pandang pun pada dia, tapi dia beriman. Maka sebab dia beriman, dimasukkan ke dalam neraka, dicelup sekejap je, kemudian dia diangkat. Dia ditanya kepada orang yang paling miskin kat dunia ni. Ditanya padanya, pernah tak kamu susah sepanjang hidup kamu? Apa jawapannya? Tak pernah. Padahal dia paling susah kat dunia, dia paling miskin. Tapi dia kata, aku tak pernah susah dan tak pernah miskin. Kenapa? Sebab nikmat yang dia masuk syurga, walaupun baru je sekejap, satu saat dimasuk ke dalam neraka, nikmat dalam syurga melupakan semua penderitaan di dunia. Nikmat yang terlalu tak pernah terfikir. Boleh faham? Kemudian dibawa pula orang yang paling nikmat, paling kaya, paling senang hidup kat dunia, tapi tak beriman. Lalu dicelup dalam neraka satu saat, kemudian dia diangkat dan ditanya padanya, pernah tak kamu rasa senang, seronok dengan kehidupan sepanjang hidup kamu? Apa jawapannya? Kenapa tak pernah? Dia yang paling senang, paling mewah kat dunia. Kenapa dia jawapan, aku tak pernah senang walaupun satu saat? Kenapa? Azab dalam neraka walaupun satu saat, yang sangat-sangat pedih dan dahsyat, melupakan semua nikmat dia sepanjang hidup di dunia. Sebab tu baca doa ni. Bangun pagi pukul berapa? Pukul 2 tak bangun kan? Pukul 3 tak bangun. Pukul 4 tak bangun, tak apalah. Pukul 5. Pukul 5 bacalah, baca. Sebab satu ayat Quran, satu doa. Yang kedua ayat Al-Quran. Yang ketiga sunnah Nabi. Yang keempat waktu doa mustajab 1/3 malam akhir. Ramai orang minta Allah selamatkannya daripada hina kat dunia, tapi tak ramai minta
Allah selamatkannya hina di akhirat. Tak ramai minta. Hina dunia macam mana pun sekejap je. Lepas tu hilanglah. Tapi kalau hina di akhirat, berapa lama? Mungkin selama-lamanya. Okey. Kemudian pada hari kiamat Allah menghina mereka wa yaqul, dan dia berkata, aina syurakai? Di mana? Syuraka ni jamak. Syuraka jamak. Kalau satu, syarikun. Syarikat. Syarikat tu bahasa Arab. Syarikat tu bahasa Arab. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa, dan la syarikalah, tidak ada sekutu. Okey, syurakai jamak kepada syarik. Jadi Allah hina mereka. Kemudian Allah tanya pula soalan menghina, bukan soalan nak jawapan. Aina syurakai? Mana sekutu-sekutu aku yang kamu sembah bersama aku, mana? Panggillah mereka, tolong selamatkan kamu daripada azab. Soalan tu soalan apa tu? Perli. Sebab orang yang sembah berhala ni, masa dia sembah kat dunia, apa tujuan dia sembah berhala tu? Apa dia? Untuk mengelakkan mudarat, dengan anggapan berhala tu boleh tolong mereka bila mereka diazab. Itu salah satu tujuan. Cuba buka surah ni. Surah apa? Azab. Betul. Bukan ini. Ke Al-An'am 22. Oh. Bukan. Cuba tengok surah lain. Ini surah Al-Anbiya kan? Ada satu lagi. Bukan Anbiya, bukan Al-An'am. Apa dia? Yasin. Yasin. Lupa pula Yasin. Lama tinggal Yasin, lupa Yasin. Malam besok? Patutlah lupa malam ni. Dia sepatut kena sebut malam besok. Wattakhazu. Cuba terjemah. Dan mereka mengambil min dunillah, dari selain pada Allah, alihah, sebagai tuhan-tuhan. Apa tujuan? La'allahum, semoga mereka yang menyembah ni dapat ditolong oleh berhala. Sebab tu bila di akhirat Allah pergi, mana patung-patung kamu? Panggillah, selamatkan kamu. Tapi dalam masa yang sama, mereka sembah berhala kat dunia dengan harapan berhala tu boleh tolong mereka. Dalam masa yang sama, mereka sedar tak berhala tak boleh tolong? Bahkan mereka sedar berhala perlu pertolongan mereka. Cuba buka surah. Ini Al-Anbiya. Okey. Kenyang lah. Qal, dia berkata, iaitu Nabi Ibrahim AS, afata'buduna, tu apa dia? Adakah patut ta'buduna, kamu sembah min dunillah,
selain. Ini mesej dakwah para Nabi. Bila tengok orang sembah berhala, kena berdakwah. Antara cara berdakwah apa dia? Buat soalan. Jangan terhukum, mu ni sesak dia ni, tak boleh pakar lah. Tanya soalan, buka minda mereka. Adakah patut kamu sembah selain daripada Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a. Apa yang tidak boleh memberi kepada kamu manfaat syai'an, sikit pun. Adakah patut kamu sembah? Wala yadurrukum, dan tidak boleh memberi mudarat. Sebab bila kita sembah, mesti kita nak sesuatu kan, betul? Sama ada dia boleh bagi manfaat pada kita ataupun dia mengelakkan mudarat, barulah ada faedah sembah. Jadi Ibrahim buka minda kaum dia. Kenapa kamu sembah yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh tolak mudarat daripada kamu? Kenapa sembah? Uffil lakum, kata Nabi Ibrahim lagi. Uffil lakum. Apa makna uffil? Jijiknya kamu, jijiknya bagi kamu dan bagi apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kenapa jijik? Sebab kamu sembah benda yang tidak boleh memberi apa-apa kebaikan dan menolak mudarat. Afala ta'qilun? Cuba berfikir sikit. Qalu, siapa yang sembah berhala ni, kalau kita bagi cadangan pada dia lah, nak tak dia kahwin dengan perempuan dalam bentuk berhala? Dia nak tak? Kenapa tak nak? Itu hanya sebagai isteri, yang tu sebagai Tuhan. Mana lebih tinggi? Kalau Tuhan kamu nak yang macam tu, isteri, okeylah. Betul tak? Logiknya macam tu. Tuhan darjah dia lebih tinggi pada isteri. Kenapa? Isteri kamu nak yang boleh mendengar, boleh bercakap, boleh senyum. Tapi Tuhan senyum pun tak, hujan pun tak lari. Kemudian bila Ibrahim berdakwah, ini risiko. Ancaman pakatan jahat kaum para Nabi. Qalu, mereka berkata, bila mereka mati hujah, betul juga, tak boleh bagi faedah. Bila mati hujah, dia guna apa? Guna kuasa. Qalu harrikuhu, bakar dia. Bakar siapa ni? Pendakwah. Jadi resiko pendakwah dapat anugerah ke dapat api? Dapat ancaman. Tengok wal suru alihatakum. Apa makna? Bakar Ibrahim, lepas tu tolong. Pelik tak? Bakar Ibrahim dan tolong Tuhan kamu. Tuhan perlu ditolong. Sepatut dia kata apa? Bakar Ibrahim dan Tuhan tolonglah kami. Tak. Dia kata pada puak-puak dia, bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kamu ni. Kesian dia. Kenapa cakap ke Ibrahim? Nampak tak? Jadi kadang-kadang dia kata kami sembah berhala supaya berhala tolong kami. Tapi kadang-kadang mereka yang nak tolong Tuhan tu. In kuntum fa'ilin, kalau betul kamu betul-betul penyembah berhala, tolonglah berhala tu. Okey. Tengok, kalau kita tak ada buat Al-Quran, kita akan jadi cerdik tak? Cerdik lah. Okey, kita balik pada ayat kita. Okey, Tuhan tanya, aina syuraka'i, sekutu-sekutuku. Allazi, yang adalah kamu tusyaquna, tusyaquna mana tukhalifuna, yang kamu menyalahi ataupun melawan, menyalahi aku. Panggil sekutu-sekutu kamu yang kamu lawan aku. Fihim, pada mereka, iaitu kamu gunakan berhala untuk menentang aku.
Okey. Qala allazina utul ilma, telah berkata allazina, orang-orang yang utul ilma, mereka diberi ilmu. Inna, sesungguhnya, al-khizya. Khizya apa dah? Kehinaan. Sesungguhnya kehinaan itu al-yaum, pada hari itu, was-su'a, dan azab adalah alal kafirin, ke atas orang-orang kafir. Okey, siapa ni orang yang diberi ilmu? Ha? Apa dia? Ketika Allah apa ni? Allah nak menghina orang yang sembah berhala dengan soalan, panggillah sekutu kamu, selamatkan kamu daripada azab Allah. Dan mereka tidak ada hujah. Maka ketika itu orang yang diberi ilmu berkata, memanglah azab ni dan kehinaan memang pasti di atas orang-orang kafir. Mana penegasan daripada siapa? Orang yang ahli tafsir mengatakan orang berilmu ialah para nabi dan warasah, pewaris para nabi. Allah tak sebut para nabi, dan Allah tak sebut ulama, tapi Allah sebut orang diberi ilmu. Maksud apa? Pengajarannya apa? Allah nak bagi tahu kemuliaan orang yang ada ilmu. Hebatnya manusia sebab diberi ilmu. Tak kira siapa, kalau ada ilmu, itulah tanda orang tu mulia. Apa hadis tu? Siapa yang Allah nak kebaikan padanya, Allah bagi yafaqihu fid din. Okey. Jadi kata-kata para nabi ni ataupun kata-kata orang berilmu ni lagi menyakitkan hati ni penyembah berhala. Itulah kami dah cakap dulu masa kat dunia, jangan sembah berhala. Kalau sembah berhala, inilah akibatnya. Okey. Sama juga kisah apa ni? Qarun. Bila Qarun keluar dengan pakaian mewahnya di khalayak ramai, ada dua jenis manusia yang melihat. Golongan pertama melihat apa yang golongan pertama berkata bila dia tengok Qarun keluar dengan harta, dengan pakaian mewahnya. Apa kata golongan pertama? Apa dia? Innahu lazu hazin azim. Alangkah baiknya kalau kami jadi seperti Qarun. Siapa ni? Orang yang jahil. Yang kedua, Allah kata, wa qala allazina utul ilma. Dan adapun orang yang diberi ilmu berkata apa? Wailakum. Celaka kamu. Macam mana kamu tertipu dengan dunia? Sawabullah khairun. Pahala yang Allah nak bagi jauh lebih baik daripada dunia yang kamu tertipu tu. Allah sebut siapa tu? Orang yang diberi. Jadi yang boleh menilaikan dunia dan akhirat ialah ilmu. Okey, kemudian Allah kata apa? Allazina. Orang-orang yang tatawaffahumul malaikah. Diwafatkan mereka oleh malaikat. Seorang ke ramai ni? Tapi sebenarnya yang cabut nyawa orang ni satu malaikat ke ramai? Satu. Kalau ikut ayat ni satu ke ramai? Jadi yang mana betul? Dua betul. Mana yang cabut satu pun betul, yang cabut ramai pun betul? Ada bukti tak? Siapa ada pengalaman masa malaikat nak cabut ada? Macam mana kita nak jawab? Ada ayat yang cabut nyawa seorang.
Ada ayat yang cabut nyawa ramai. Yang cabut satu, apa dalil? Surah apa? Sajadah. Cuba baca ayat tu. Kul yatawaffakum malakul maut. Surah Sajadah. Katalah wahai Muhammad, yatawaffakum, akan mewafatkan kamu siapa? Malak. Yang ni malaikah. Yang akan mematikan kamu ialah satu. Ayat ni yang akan mematikan kamu para malaikat. Jadi yang mana betul? Dua-dua betul, tapi tak nampak tak macam bercanggah. Satu ayat kata satu, satu ayat kata ramai. Yang cabut semua lah, tapi yang lain tak assistant. Oh, pembantu. Macam ada pengalaman je. Jawapannya betul. Yang betul-betul cabut nyawa sampai orang tu mati satu. Ada pemalaikat tu pembantu-pembantu. Ada ulama mengatakan yang mula cabut tu para malaikat. Kan nyawa keluar daripada kaki kan. Naik ke lutut, naik ke perut. Itu semua malaikat. Bila betul-betul nyawa sampai ke halqum, dia serah pada malakul maut. Jadi sama-sama kita saksikan nanti. Okey, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat. Tapi ada hadis sahih. Bila Allah nak cabut nyawa seseorang, Allah turunkan para malaikat yang ramai. Dan orang nak mati tu akan nampak malaikat tu sejauh mata memandang. Ini malaikat. Dan last sekali barulah dia serah pada malakul maut. Tawaffana musliman. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan kita muslim. Itu yang penting. Amalan banyak, amalan sikit tak penting. Yang penting masa mati tu. Kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dikira yang di hujung tu. Kadang-kadang orang tu jahat 50 tahun. Hari tu dia bertaubat, dia menangis, dia salat, masa tu mati. Ya Allah kira yang mana? Masa dia bertaubat, masa dia solat tu. Mungkin 5 minit je. Tapi ada orang solat 50 tahun. Pergi haji 5 kali. Umrah 50 kali. Tapi bila Allah bagi dia sakit, dia tak solat. Masa tak solat tu mati. Ya Allah kira yang mana? Yang masa tak solat tu, masa nak mati tu. Jadi macam mana kita nak jaga supaya akhir hujung kehidupan kita beriman? Macam mana nak jaga? Istiqamah aja. Sebab tu jangan beribadat bermusim, ikut waktu jangan. Sebab malaikat dia tak ikut musim. Dia tengok kawan tu ibadat banyak baru dia datang, tak. Okey. Orang yang Allah para malaikat mewafatkannya, orang ni zalimi anfusihim. Mereka zalim anfusihim, diri-diri mereka. Fa'alqawus salama. Lalu mereka, alqaw ni asalnya mencampak, tapi di sini makna dia menyerah. Assalam istislam, serah diri, tunduk. Mereka menyerah diri. Apa maksud ni serah diri? Mana mereka mengaku mereka adalah kufur, mereka adalah dosa, buat dosa. Bila tu? Bila saat kematian. Bila nampak malaikat maut, bila nyawa sampai ke halqum, bila dah tunjuk tempat dia dalam neraka, baru dia, okey, kami bersalah. Tapi dalam menyerah diri, ini perangai orang yang tak beriman. Lepas tu, dia terus bercakap bohong. Dia sedar sekejap je. Rupa-rupa yang sedar sekejap ni bukan kat dunia je, di akhirat pun sama.
Apa dia kata? Ma kunna. Tidaklah kami na'malu beramal min su'in, dari su'in apa dia? Kejahatan. Mana apa ni? Dia tak mengaku. Ada pendapat mengatakan yang dia serah diri ni masa nak matilah. Tapi lepas tu di pada masa dia tak mengaku. Cuba buka surah. Apa, ada satu lagi surah kan? An-Naml. Ayat berapa? Bukan. Yang last. Yang akhir. Al-Hashru. Kau tak bagi? Lupa pula. Cuba buka Al-An'am. Okey. Surah Al-An'am ayat 22 dan seterusnya. Allah kata wa yauma. Cuba terjemah. Pada hari nahsyuruhum, kami himpun mereka jami'an, semua sekali. Di mana ni? Di pada mahsyar. Tak ada seorang pun yang terlepas. Semua kemudian naqul. Kemudian kami berkata lillazina asyraku, kepada orang-orang yang syirik kepada Allah. Aina syurakaukum? Mana sekutu-sekutu kamu yang kamu dulu sangka? Tazumun, kamu sangka mereka boleh selamatkan kamu. Mana? Panggillah. Semalam takun fitnatuhum. Kemudian lam takun fitnatuhum. Tidak ada fitnah di sini. Apa maksud? Jawapan mereka. Bila Allah cabar, mana sekutu-sekutu kamu? Panggil dan selamatkan kamu. Maka tidak ada jawapan bagi mereka kecuali angqalu. Mereka berkata, wallahi. Siap bersumpah lagi. Ini di mana ni? Di pada mahsyar. Mereka bersumpah, wallahi rabbina, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Kami tak pernah pun syirik. Satu bersumpah nama Allah, yang kedua berbohong. Di mana ni? Daripada mahsyar. Tak tahu. Jenis apa tak tahu. Lepas tu Allah kata apa? Unzur. Allah kata pada Nabi, tengok buat-buat ni kaifa kazabu ala anfusihim. Macam mana mereka berdusta pada, bukan mereka menipu Allah, tapi mereka sebenar menipu diri sendiri daripada mahsyar. Wa dhalla anhum ma kanu yaftaru, dan semua sia-sia apa yang mereka dakwa. Yang mereka tuduh Nabi macam-macam, mereka tuduh Al-Quran, semua tidak ada guna. Okey. Bolehkah? Ini takut kan? Sampai last minute pun nak berbohong lagi. Sebab tu ada satu hadis Nabi kata apa? Alaika bisidqi, ke atas kamu hendaklah bercakap benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kerana bercakap benar membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu membawa ke syurga. Kena bercakap benar apa keadaan sekalipun. Kenapa? Bercakap benar membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke syurga. Dan Nabi sambung lagi, seseorang itu akan sentiasa bercakap benar sehingga Allah chop
Allah catat nama dia memang bercakap benar. Dia tak akan bercakap bohong. Walau apa keadaan. Kemudian Nabi bagi amaran, iyyaka wal kazib. Jaga-jaga engkau daripada berdusta. Kenapa? Fa innal kazib yahdi ilal fujur. Kejahatan, berdusta membawa kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilal nar. Dan kejahatan membawa ke neraka. Dan Nabi kata, seseorang itu akan sentiasa berdusta sehingga Allah catat dia nama dia pendusta sampai ke akhirat berdusta. Berdusta jangan main. Dia bila bercakap bohong sekali, dia tak berhentikan. Dia akan bercakap bohong lagi untuk tutup bohong yang pertama. Akhirnya orang panggil dia kaki bohong. Jadi bercakaplah benar. Walaupun kena tahan polis tengah jalan. Kenapa laju ni? Isteri nak bersalin. Pada isteri dia baru sudah bersalin. Okey, habis ah? Ada berapa tempat yang boleh bercakap bohong? 3. Apa dia? Masa berperang. Yang kedua? Mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Yang ketiga? Antara suami isteri. Tapi ibu bapa suka berbohong dengan siapa? Anak. Lepas tu bila anak dia bercakap bohong dengan dia, dia kata, kamu belajar daripada siapa ni? Anak kata daripada ayah lah. Ayah kata kat luar ada polis. Dah setahun tak datang-datang pun polis kan. Okey. Ada lagi? Kita balik pada ayat kita. Bala. Bila mereka bercakap bohong, Allah kata apa? Bahkan. Bala, bahkan. Innallah, sesungguhnya Allah. Okey, kenapa Allah beri atas? Tanya bahasa Arab sikit. Sebab inna. Dia panggil apa? Isim inna. Alimun. Kenapa baris depan? Khabar inna. Soalan ketiga, kenapa ada mim? Ini tajwid pula. Pasal apa ada mim? Dia panggil apa? Iklab ke ikhfa ke? Iklab. Apa makna iklab? Tak, iklab bukan berubah. Iklab qalbun, bertukar. Bertukar. Okey. Kamu nak cakap bohong, silakan, tapi Allah bagi amaran. Sesungguhnya Allah mengetahui bima kuntum. Allah alimun, maha mengetahui. Bima kuntum, dengan apa yang kamu ta'malun, kamu lakukan. Ada satu ayat Allah kata apa? Wallahu muhitun apa dia? Bil kafirin. Tengok ayat ni. Orang kafir ni menipu, buat jahat, tapi dia lupa Allah. Apa makna muhitun? Muhitun meliputi. Contohlah, orang kafir duduk dalam ni kan, dia bercakap bohong, dia rasuah, dia bunuh orang. Allah duduk meliputi. Jadi dia tak boleh nak lari. Sebab ilmu Allah meliputi semuanya. Okey. Habis lah. Oh, ini ayat ni pelengkap ni. Pelengkap dan kita habiskan lah. Kita habiskan. Ada makanan malam ni? Kalau tak ada, saya nak panjangkan. Fadkhulu, maka udkhulu apa dah? Masuklah.
Balasan kamu syirik, kamu kufur kepada Allah, dan di akhirat pun masih nak berbohong. Okey, sekarang masuklah, jangan cakap banyak. Abwab jahannam. Pintu-pintu jahannam, neraka jahannam. Neraka jahannam ada berapa? Ada berapa pintu? Rumah hantar ada berapa pintu, Pak ya? Dua. Rumah kita tahu berapa pintu. Takkanlah pintu surga tak tahu. Pintu surga ada berapa? 8. Pintu neraka? Yang pintu surga Allah tak sebut dalam Quran, tapi kita tahu. Yang pintu neraka Allah sebut dalam Quran, tak tahu pula. Dalam pintu neraka Allah sebut dalam Quran apa dia? Laha sab'atu abwab. Pintu neraka 7. Allah sebut dalam Quran. Ada ayat Quran. Pintu surga ada 8, tapi tak ada dalam Quran. Ada dalam apa? Dalam hadis Nabi. Nabi sebut satu hadis kan, siapa yang berwuduk dengan sempurna, kemudian dia baca doa lepas wuduk, maka dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Ada pintu Ar-Rayyan kan. Pintu Rayyan ni khas untuk siapa? Orang yang puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan ke puasa sunat? Puasa sunat. Ada pintu babus sedekah untuk orang yang suka bersedekah. Ada pintu babus solat kan. Jadi orang yang suka puasa masuk pintu babus Rayyan. Orang yang suka solat sunat masuk babus solat. Orang yang suka sedekah masuk babus sedekah. Tapi orang yang berwuduk dan baca doa ni, dia boleh pilih mana-mana pintu yang 8. Istimewa apa tu? Apa kelebihan dia? Kelebihan dia berwuduk, tapi kalau dia berwuduk lepas tu tak solat, boleh masuk pintu neraka. Okey. Satu lagi. Ini khas untuk perempuan. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga 8. Ini khas untuk perempuan je. Maknanya seolah nak masuk syurga bagi perempuan mudah, tapi akhirnya ramai masuk neraka juga. Saya pun tak tahu. Apa amalan perempuan ni? Kalau buat boleh masuk mana-mana pintu yang 8. Jaga solat 5 waktu. Tak salat sunat pun okey. Jangan pula berhenti lepas ni. Nabi nak beritahu solat fardu 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga kehormatan, jaga maruah suami bila keluar. Yang keempat, ini yang fail ni. Taat pada suami. Ustaz, saya 2, 3 okey. 4 ni tak pernah lulus. Okey. Jadi Allah kata, jangan cakap banyak, jangan cakap bohong lagi. Cukup. Masuk pintu-pintu neraka jahanam. Ada ahli tafsir mengatakan pintu-pintu ni adalah berdasarkan tingkat-tingkat. Jadi ada tingkat yang kalau dosa paling jahat, paling banyak, di mana tingkatnya? Paling bawah. Beza dengan surga. Kalau amalan paling tinggi, iman paling kuat, paling tinggi surga. Kalau ahli neraka, paling jahat, neraka paling bawah. Jadi masuklah pintu-pintu neraka jahanam, dan bukan setakat masuk, khalidina. Mereka kekal fiha, dalamnya. Fala bi'sa maswa, maka lam tu, lam pasti harfu taukid. Bi'sa, maka pastilah. Bisa apa dia? Bisa lawan dia nikmah. Kalau nikmah sebaik-baik, kalau bisa seburuk-buruk. Seburuk-buruk maswa. Maswa apa dia? Tempat tinggal.
Tengok Allah kata seburuk-buruk tempat tinggal. Siapa? Tempat tinggal siapa ni? Al-mutakabbirin. Sebenarnya cerita siapa ni? Cerita penyembah berhala kan? Tiba-tiba Allah kata seburuk-buruk tempat tinggal mutakabbirin. Allah tak sebut dah musyrikin. Sebab apa? Allah nak bagi tahu punca kamu syirik ialah sombong. Ini penghalang utama manusia daripada mendapat kebenaran. Beriman dengan kebenaran inilah sombong. Dia bukan tak tahu ada ilmu, tapi pak sombong, ego, orang-orang yang sombong. Yalah, di akhirat pun, di pada masa pun masih nak berbohong. Okey. Kenapa Allah sebut bi'sa? Kalau sebut neraka jahanam kekal, dah okey kan? Tapi Allah sebut lagi seburuk-buruk tempat. Apa yang Allah nak bagi tahu? Allah nak bagi tahu tak ada lagi yang tempat lebih teruk daripada ini. Inilah yang paling-paling teruk. Macam mana? Okey. Tengok kalau kita dah tadabbur kan, takkan nak buat jahat lagi kan? Buat apalah? Seronok sekejap, lepas tu masuk neraka dan kekal. Okey, cukup Ada soalan ke? Haji yang tanya, adakah Mufid dalam ayat surah Al-Anbiya tadi sama dengan ayat Mufid yang sama baik ini pun? Ada satu ayat Allah kata fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata pada kedua-duanya, iaitu ibu bapa, uff, kan? Tadi Ibrahim pun cakap pada kaum dia, uffin lakum. Jadi perkataan yang sama, uff. Jadi adakah, soalan dia, adakah dua-dua uff tu makna yang sama? Tak, uff ni satu perkataan yang menjijikkan ataupun yang menyakitkan. Jadi kalau kata pada mak bapak, sebenarnya tak mesti kata uff. Tak mesti kata Maksud uff tu ialah apa saja perkataan ataupun perbuatan yang menyakitkan hati mak bapak, maka seperti kata uff. Jadi yang kata Ibrahim tadi pun uffil lakum. Sebenarnya apa saja perkataan yang menunjukkan jijik boleh kata. Sama ada uff, teruknya lebih kurang sama. Okey. Itu hanya sebagai misalan. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Ada kelas hadis oleh Ustaz Usama pukul 10.30. Dan malam kelas tadabbur macam biasa. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل